Assalamualaikum, nama saya Nurjana binti Usman. Nombor matrik saya 270529. Saya daripada kumpulan 7. Pada hari ini saya ingin menerangkan mengenai pendahuluan kami daripada tajuk kajian kami ialah model kemampuan dan model Heckscher-Ohlin dalam negara Indonesia dan negara Korea Selatan. Sedikit sejarah perdagangan antarabangsa, iaitu perdagangan antarabangsa ini telah lama wujud daripada zaman-zaman dahulu kali lagi. Contohnya pada zaman Melayu, kegemilangan Melayu Melaka, negara-negara lain turut mengimport barang dan mengeksport barang daripada Melaka, dan Melaka juga mengimport barang dan mengeksport barang. Perdagangan antarabangsa ini mula aktif selepas Perang Dunia Kedua dan penubuhan WTO, iaitu World Trade Organization, atau dalam bahasa Melayunya Organisasi Perdagangan Dunia, pada tahun 1900. Faktor-faktor terjadinya perdagangan antarabangsa ialah akibat daripada perbezaan cita rasa, perbezaan iklim dan perbezaan budaya. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai teori, apa itu teori Heckscher-Ohlin atau Heckscher-Ohlin. Teori ini diperkembangkan oleh Early Heckscher dan Bertil Ohlin, dan pada dasarnya teori ini didasarkan oleh teori keunggulan komparatif David Ricardo dan pola prediksi perdagangan antarabangsa dan keluaran sesebuah negara itu berdasarkan faktor kelebihannya. Contohnya, negara yang mempunyai kelebihan dalam faktor tersebut akan mengeksport barang yang mempunyai faktor kelebihan tersebut, dan negara yang mengimport iaitu negara yang mempunyai kekurangan daripada faktor keluaran tersebut. Sebab itu saya ingin menerangkan sedikit mengenai perdagangan antarabangsa di Indonesia. Perdagangan antarabangsa di Indonesia juga berlaku sejak mereka menyertai WTO pada tahun 1990-an. Ekspor terbesar Indonesia ialah getah, dan kedua ialah kelapa sawit. Mereka mempunyai keunggulan dalam keluaran sektor pertanian, manakala di Korea Selatan, iaitu negara yang terletak di Asia Timur, mereka ekspor terbesar mereka ialah high-tech ataupun barangan teknologi seperti barangan elektrik, seperti peralatan elektrik dan telefon. Negara ini mengekspor barang ke ASEAN, Jepun, China dan Paraguay, dan mereka import barangan-barangan seperti minyak, besi daripada ASEAN, China dan lain-lain. Jadi kita boleh melihat bahawa setiap negara mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri. Untuk menutupi kelebihan dan kekurangan mereka dalam perdagangan antarabangsa ini, mereka perlu melakukan perdagangan antarabangsa untuk memenuhi permintaan penduduk mereka, seperti mengimport atau mengeksport barangan daripada negara lain. Seterusnya saya ingin menerangkan mengenai objektif kami. Kajian ini memfokuskan dengan dua objektif, iaitu objektif pertama kami ialah menghuraikan teori asas perdagangan, iaitu teori-teori seperti Heckscher-Ohlin dan David Ricardo. Objektif kedua kami ialah menganalisis model Heckscher-Ohlin dalam negara Indonesia dan negara Korea Selatan. Kami menerangkannya melalui gambaran graf dan juga penerangan. Itu saja daripada saya, dan kawan saya akan menerangkan bab seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuri Dazlina binti Muhammad Nordin, matrik nombor 269813. Hari ini saya akan membincangkan mengenai teori asas perdagangan berkaitan dengan faktor endowment atau faktor wakaf serta model Heckscher-Ohlin. Model Heckscher-Ohlin ini merupakan teori ekonomi yang mencadangkan negara mengekspor apa yang boleh mereka hasilkan secara cekap dan banyak. Model ini merupakan wakaf sumber kepada setiap negara.
Untuk mengetahui dengan lebih terperinci faktor yang mempengaruhi harga relatif sebelum perdagangan antarabangsa dan memfokuskan perbezaan keadaan bekalan. Yang pertama, ia akan membincangkan mengenai bagaimana kuantiti relatif faktor pengeluaran mempengaruhi harga produk. Yang kedua, mempengaruhi harga faktor dan pengagihan pendapatan dalam negara perdagangan. Dan yang ketiga, membincangkan mengenai implikasi pelbagai andaian. Tujuan model ini adalah untuk memberi pemahaman yang mendalam tentang faktor kritikal yang melibatkan kos relatif dan kos relatif dan kelebihan perbandingan. Seterusnya, saya akan membincangkan mengenai faktor endowment dan teori Hershey-Olin yang akan melibatkan dua buah negara, dua komoditi atau barangan serta dua faktor yang melibatkan faktor modal dan faktor buruh. Pada awalnya, ia adalah tetap dan secara relatifnya berbeza pada setiap negara. Ia juga akan melibatkan teknologi, fungsi pengeluaran dan persaingan sempurna yang merupakan sama di kedua buah negara. Setiap pengeluaran mempunyai hak untuk memilih cara untuk menghasilkan produk mereka. Sebagai contohnya, jika modal adalah murah berbanding buruh, kaedah modal akan digunapakai atau diterima, dan sekiranya mahal, kaedah buruh pula akan diterima, iaitu kaedah intensi buruh. Bagi menentukan kelebihan perbandingan pula, ia adalah untuk menghasilkan barang atau perkhidmatan yang lebih murah dan ia akan mewujudkan kos peluang. Teori ini juga membincangkan mengenai bagaimana pendapatan kumpulan berbeza dalam sesebuah negara apabila perdagangan bermula. Ia melibatkan teori Stockholm-Samuelson yang menyimpulkan bahawa gaji relatif dan gaji sebenar pekerja mahir harus meningkat apabila harga industri intensif pekerja meningkat. Secara khusus, pemilik faktor yang mempunyai banyak sumber akan mendapati pendapatan mereka meningkat dan pemilik faktor yang mempunyai sumber yang terhad akan mendapati pendapatan mereka jatuh. Di sini terdapat juga andaian Hershey-Olin yang tidak selalu digunakan. Yang pertama, pembalikan permintaan yang melibatkan rasa dan pilihan. Yang kedua, pembalikan intensif faktor, iaitu tanpa andaian ini, model Hershey-Olin tidak dapat meramal dengan lebih tepat. Dan yang ketiga, melibatkan kos pengangkutan. Kesimpulannya, melalui teori ini, kita dapat mengetahui bagaimana sesuatu perdagangan itu dipengaruhi dan ditentukan untuk mengeluarkan sesuatu produk. Selamat sejahtera kepada doktor dan kawan-kawan sekalian. Nama saya Tan Lily. Nombor matrik saya ialah 270864. Balik kepada perbincangan saya akan membentangkan tajuk dalam menganalisis Hershey-Olin dalam dua negara. Teori Hershey dalam penjelasan analisis teori Hershey ialah dengan menggunakan dua kelok. Yang pertama ialah kelok isokos. Kelok isokos iaitu kelok yang menerangkan jumlah kos pengeluaran serta kelok asuhan yang menerangkan jumlah kuantiti produk yang sama. Dalam teori makroekonomi menyatakan bahawa jika terdapat persilangan antara kelok asuhan dan kelok isokos, maka titik optimum akan ditemui. Jadi, dengan menetapkan kos sesebuah negara akan memperoleh produk maksimum atau sebaliknya dengan kos minimum sesebuah negara boleh mengeluarkan sejumlah produk tertentu. Penjelasan dengan menggunakan kedua-dua kelok. Contohnya dengan contoh dalam nombor hipotesis perdagangan antara negara Indonesia dengan negara Korea Selatan yang berintensif modal. Sebagai contoh, kita boleh lihat kepada wajah ini perbandingan antara proporsi faktor produksi dalam negara Indonesia ialah negara Indonesia yang berintensif buruh dan Korea Selatan yang berintensif modal. Seterusnya balik kepada metrik gain trade adalah berdasarkan teori Hershey
kita boleh melihatkan dalam tabel di atas ini menggambarkan analisis manfaat perdagangan internasional yang diperoleh masing-masing negara berdasarkan teori HO. Dan tabel tersebut disusun dengan menggunakan asumsi dua negara, dua komoditi, dan dua faktor produksi. Dalam tabel di atas kita boleh menggambarkan analisis. Yang pertama ialah perdagangan internasional terjadi antara dua negara. Dalam hal ini ialah Indonesia dan Korea Selatan. Yang kedua ialah setiap negara memproduksi dua komoditi yang sama. Misalnya 300 sepatu dan 80 televisyen. Seterusnya, setiap negara menggunakan dua jenis faktor produksi iaitu labor dan capital dengan jumlah proporsi yang berbeda. Seterusnya, kepada belajar dua perbezaan harga faktor produksi. Dalam gambar belajar ini, harga faktor produksi menjelaskan mengapa untuk kasut isopan 300 dengan proses pengeluaran intensif buruh dan isokos di Indonesia ialah 300 pada titik A. Oleh sebab bilangan kasut intensif buruh, proses pengeluaran untuk 300 unit buruh kasut intensif akan menjadi lebih murah. Dan disebabkan Indonesia lebih banyak dan murah, harga unit hanya 266. Sebaliknya, di Korea Selatan, asupan ialah 300 kasut dengan proses pembuatan intensif buruh meimbangi dengan isokos ialah 900 pada titik B. Jadi, proses pengeluaran 300 unit kasut intensif buruh akan menjadi lebih mahal kerana Korea Selatan memiliki pengeluaran yang lebih sedikit dan lebih murah. Faktor buruh dan menurunkan kos unit kepada 10. Itulah sahaja daripada pembenangan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Marwan bin Muhammad Fuzil. Metrik nombor 270451. Saya akan membentangkan kesimpulan. Kesimpulannya, kajian ini telah menggunakan model Heckscher-Ohlin untuk membuat perbandingan dalam perbezaan faktor sokongan menentukan perdagangan antarabangsa antara dua negara, iaitu Indonesia dan Korea Selatan. Hasil daripada kajian ini menunjukkan pengeluaran barangan daripada negara Indonesia berintensifkan buruh, manakala pengeluaran bagi negara Korea Selatan pula berintensifkan modal. Selain itu, negara Korea Selatan mempunyai nilai modal yang banyak berbanding negara Indonesia. Oleh itu, proses produksi yang berdasarkan intensif modal bagi pengeluaran negara Indonesia akan menjadi lebih mahal, manakala proses produksi yang berdasarkan intensif buruh pula pengeluarannya akan menjadi lebih murah. Hal ini dikatakan demikian kerana proporsi faktor produksi bagi negara Indonesia dalam intensif buruh adalah banyak, maka kos pengeluarannya menjadi lebih murah, dan hal yang sebaliknya bagi negara Korea Selatan. Akhir sekali, untuk menjana keuntungan daripada perdagangan antarabangsa, negara Indonesia perlu mengeksport barangan pengeluaran yang menggunakan intensif buruh bagi menjana keuntungan yang banyak. Manakala negara Korea Selatan pula perlu mengeksport barangan yang menggunakan pengeluaran berintensifkan modal bagi menjana keuntungan yang lebih banyak. Terima kasih.